apabila wafat para sahabat, apabila wafatnya Rasulullah, ada kalanya mereka menangis. Ada seorang sahabat ditanya, kenapa kau menangis bila wafatnya Rasulullah? Sahabat yang menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Kerana kewafatan Rasulullah ini menandakan terputusnya hubungan langit dan juga hubungan dunia. Hubungan langsung langit dengan dunia. Itu hebatnya Al-Quran dan juga sosok Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Kerana manusia apabila berlaku zaman Ar-Rasul, apabila ada masalah sahaja, maka manusia mendapat petunjuk langsung daripada Allah SWT. Allah turunkan mukjizat Al-Quran untuk memberi panduan kepada umat untuk belajar tentang kehidupan berdasar perspektif yang mulia. Banyak saya nak kongsikan, tapi masa yang terhad mungkin mengekang untuk saya berkongsi lebih lanjut. Tak apa, saya tinggalkan yang ini. Ini saya rasa ego subigur, naf dan wujud dan takwa. Jadi ini naf dia tuan-tuan, 4 komponen naf. So diri kita ni ada wujud dan takwa, ada left and right. Itu sahaja pertarungan yang kita alami. So secara ringkasnya inilah perspektif bicara naf menurut konteks Islam dan Barat. Kalau Islam melihat nafs itu benda yang fitri, benda yang fitrah. So banyak komponen fitrah. Contoh, kita perlukan makan, kita perlukan ada seorang isteri, ada perempuan, ada lelaki, itu adalah fitrah sebenarnya. Keadaan manusia. Kita perlu, nanti kita akan kongsikan lebih lanjut apa je fitrah-fitrah yang lain. Kita ada perlu kaya, perlu wang dan sebagainya, itu adalah fitrah. Nanti sebab tu bila kita psikologis ataupun asatiza agamawan, tak perlu terkejut konflik-konflik yang berlaku di tengah masyarakat. Tak perlu ada statement belajar je agama tapi tak tahu, belajar je kaunseling tak tahu. Tak, itu tidak perlu. Kerana itu adalah manusia, itu adalah fitri dia. Tipu daya, nafsu adalah penuh dengan tipu daya. Qad khaba man dassaha. Tazkiyah, pembersihan jiwa. Zakkaha, diberi ilham. Jiwa ni secara nalurinya perlu untuk perubahan, diberi ilham, dicampakkan ilham. Ilham pun banyak penerangan dia. Ada 3-4 definition tentang ilham. Ilham tu boleh jadi, kalau satu perspektif disebut wahyu, satu perspektif disebut sebagai ru'yah salihah ataupun ru'yah salihah, sebagaimana diungkapkan dalam hadis apabila ketika Rasulullah berada di Gua Hira, saat baginda menerima hendak mahu menerima wahyu, ada dinukilkan tentang bagaimana ru'yah salihah, satu pandangan salihah ketika Rasulullah bertahanus. So sangat bagus pada kita apa yang kita dapat belajar daripada sesi tahanus Rasul. Mungkin di antara ilham yang terbaik apabila manusia mula berubah dan mula mendekatkan diri Allah SWT dan bertahanus di sepertiga malam, especially di waktu-waktu 4:30 hingga ke subuh. Itu sangat-sangat yang terbaik untuk dia dapat ilham ataupun ru'yah salihah, latihan, jiwa perlukan latihan, perbaikan tingkah laku. Ini ada pada perspektif tuan-tuan puan-puan yang belajar dalam bidang kaunseling maupun psikologi. Apalagi kalau mendalami dari perspektif Islam itu sendiri. Barat, saya sebutkan dia ada humanistik, behaviorisme, kognitif dan sosial. Tuan-tuan biasa dengar kan? CBT, RABT, inilah bendanya. So semua itu adalah proses perbaikan tingkah laku. Yang kalau Islam, yang saya sebut belah kiri itu Islam kan? Ini Islam. So Islam melihat perbaikan manusia ini bermula daripada perbaikan jiwa, perbaikan al-qalb. Itu proses dia. Tuan-tuan boleh baca kenapa jiwa, kenapa al-qalb. Sebab itu adalah pusat pemerintahan pada diri manusia itu sendiri. Pusat perubahan kepada diri manusia. Berubah jantung, hati manusia, maka secara sekaligus
humanistik, tingkah laku, kognitif, sosial manusia akan berubah. Manusia akan menjadi insan kamil dan akan mencapai as-sa'adah. Okey, ini adalah pertarungan kejiwaan. Ego super ego yang biasa kita dengar. Naf, wujud dan takwa adalah pertarungan kejiwaan sepanjang hayat. Tak kira dia tu ustaz, dia tu doktor, dia tu PM, dia tu orang-orang biasa saja. Itulah pertarungan yang akan dilalui oleh manusia sepanjang hayat dia. Sampai kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Ghazali menawarkan proses celik hati. Kalau dalam kaunseling kita biasa dengar insight kan? Insight, celik akal. Tapi Al-Ghazali ataupun Islam melalui Quran dan Sunnah menawarkan proses celik hati. Sentuhan ataupun dalam bahasa kita selalu sebut hidayah. Itulah celik hati. Apa mekanisme dia? Mekanisme yang tuan-tuan belajar psikologi, kaunseling tentang manusia, itulah mekanisme dia. Cuma pada perspektif saya, penakkulan saya, yang menariknya Allah sebut kaunseling ini dalam bahasa Quran ni watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Tawasi bil haqq, tawasi bis sabr. Tawasi ni tawasau ni adalah tawasi ni ataupun tawasau ni adalah binaul musyarakah. Sifat dia timbal balas. Sesi yang timbal balas, sesi kaunseling, apa-apa sesi pun dia akan berlaku timbal balas. Sama ada counselors ataupun klien akan menerima manfaat. Bagi counselors, dia meneroka klien dan dia akan menerima pengalaman, pengetahuan baru tentang kemahiran profesional dia. Itu dia tawasau sebenarnya. Bagi klien, dia melalui proses tolong bantu tersebut. Dia dapat celik akal, celik hati dan sebagainya. Padamnya macam mana? Bil haq ini tuan-tuan, okey, tawasau ni boleh saja diimplementasi, di-apply dalam perspektif pendidikan, pekerjaan, organisasi dan sebagainya dalam semua pelbagai bidang profesional. Berkenaan manusia, berkenaan organisasi dan sebagainya. Dan hebatnya Allah sebut bil haq. Biasanya asatizah akan guna ayat ni tawasau, berpesan pada kebenaran. Biasa. Cuma saya kongsikan dimensi saya. Bil haq inilah datangnya tawasau ni bila kita buat proses counselling. Bil haq inilah datangnya profesional. Dengan bila kita nak buat sesi ni dengan ilmu. Penerokaan klien kita dengan ilmu. Ilmu yang kita belajar, Freud, Adler, Caroges, Albert Ellis dan banyak lagi teori tentang kaunseling. Jadi apa kehebatannya? Apabila tuan-tuan meneroka manusia, tuan-tuan pun meneroka dengan ilmu, dengan pengetahuan, bukan dengan judgemental atau perspektif dan sebagainya, tetapi dengan pengetahuan. So sebahagian daripada pengetahuan mungkin ini pada hari ini adalah tambahan ilmu kepada tuan-tuan dan tuan-tuan. Sebahagian daripada pengetahuan untuk meneroka manusia itu ada dalam apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Itulah maksudnya bil haq. Tuan-tuan ya. Dan Allah gabungkan dengan bisabr. Boleh teroka. Panjang sangat nanti saya cerita. Okey, ini an-naf. So kalau memahami konsep ini, an-naf ini akan mudahlah tuan-tuan faham. Apa yang nak dibangunkan. Dia akan bermula kalau saya, perspektif saya sangat sokong, sangat suka kepada apa yang dikemukakan, yang kita belajar. Tiga konsep yang utama dalam psikologi, dalam kaunseling sendiri yang kita nak bangunkan manusia, iaitu disebut sebagai konsepkan diri, konsep esteemkan diri dan juga efikasikan diri. Itu yang kita nak bangunkan manusia menurut perspektif barat. Dan semua itu ada sahaja dalam Al-Quran. Kita boleh, saya sentuh sikit lah, saya singgung sikit. Kita boleh lihat bagaimana apabila Allah memerintahkan Iblis sujud kepada Adam alaihissalam, apa yang berlaku? Berlaku bagaimana Iblis menzahirkan konsep sendiri. Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk.
Ini firman Allah. Bagaimana Allah sebut? Kenapa engkau tak nak sujud ketika aku memerintahkan engkau untuk sujud kepada Adam? Lalu lantas dijawab oleh Iblis apa? Qala ana khairun. Sesungguhnya aku baik daripada Adam alaihissalam. Ini konsep keliru. Dia kenal diri dia. Iblis kenal aku baik daripada khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api dan kau menciptakan Adam alaihissalam daripada min tin, daripada tanah. Itu konsep keliru yang saya kongsikan. Saya tangguhkan. Apa yang menarik tuan-tuan? Tuan-tuan tengok yang ketiga, nampak tiga ni punca tenaga dalaman. Semua ego, super ego ni, conscious unconscious ni ada. Kalau kita belajar ada libido bukan? Cuma seringkali apabila kita pergi libido, kita akan lihat dari perspektif sexual desire. Kehendak seksual, itu yang sering dibahaskan. Ataupun kita orang awam, dalam filem kan dalam apa pun selalu sebut sebagai libido ni sebagai apa yang tergambar adalah sexual desire. Tapi yang menariknya Al-Quran tidak menyebut begitu. Al-Quran menyebut syahwat. Keinginan. Apa dia? Ini dia tuan-tuan. Ini yang disebut sebagai syahwat. Zayyina lin-nas hubbu syahwat. Cinta. Hub ni cinta tuan-tuan. Memang itu adalah fitri manusia. Apa cinta? Cinta pada perempuan, anak-anak, harta benda dan sebagainya. Tuan-tuan boleh saja, ini Allah bagi panduan-panduan umum dan itulah perspektif manusia. Hub. Cinta. Saya tak dapat nak bayangkan macam mana bila saya membaca ayat ini, bila saya kait dengan libido, saya dapat rasakan. Mungkin asatizah, kalangan agamawan, golongan agama yang belajar dapat rasakan. Bila Allah sebut hub, gambaran bagaimana cinta manusia kepada syahwat, keinginan kepada wanita, anak-anak dan sebagainya. Zuyyina, Allah gunakan majhul. Zuyyina ni satu gambaran fi'il majhul, diperhiaskan. Dihias manusia itu kesempurnaan. Kesempurnaan adalah syahwat. So dia bukan sangat negatif, tetapi bagaimana tuan-tuan yang belajar dalam perspektif psikologi, kaunseling, bidang agama memodifikasi manusia untuk menjadi sangat sejahtera dan menjadi manusia yang kamil, yang baik. Okey, saya tinggalkan yang ini. Kita pergi kepada, ada setengah jam lagi. Kita pergi kepada ini komponen al-aql, al-ruh, al-qalb dan an-nafs. Okey, semua orang ada ni kan? Semua orang ada akal, ada qalb, ada yang tak ada kan? Semua ada kan? Semua ada. Saya rasa semua ada. Semua manusia sempurna. Tuan, minta maaf Tuan. Ya. Saya rasa ada satu lagi benda yang kita kena sebut. Apa tu? Iaitu al-jasad. Al-jasad. Al-jasad, tubuh badan. Ya. Jadi jasad ni ialah yang zahir. Kemudian baru dah ruh. Kemudian Tuhan bagi lagi akal, bagi qalb, kemudian bagi nafs. 5 benda lah. Yang saya faham lah. Tak maaf lah. Kita kongsi lah. Maksud saya yang tertinggal tu ialah al-jasad. Jasad tu kena sebut juga. Sebab ini komponen yang luar ni. Ya. Minta maaf lah. Okey, tak ada masalah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Al-jasad tu, insan tu sendiri tu adalah jasad lah yang tubuh tu. Tapi tak ada masalah. Terima kasih atas penambahan tersebut. Al-aql. Akal ini kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai ikatan, tambatan. Itu sebab bila kita ingat, kita akan simpan daripada akal. Dia mengikat. So di sinilah sistem manusia beroperasi, berfikir, kognitif yang disebut sebagai kognitif. Di sinilah nilai-nilai logik, nilai-nilai emosi, nilai-nilai pemikiran. Di sinilah berlakunya pengukuran taksonomi Bloom. Apa saja yang disebut sebagai contohnya multiple intelligence. Kan ada 8 multiple intelligence oleh Gardner. So di sini sebenarnya berpuncanya nilai-nilai itu. So apabila manusia kita meneroka, SP meneroka itu semua part of lebih kurang puluhan teori kita kongsikan berdasarkan perspektif ini untuk kita memahami manusia. So kalau berdasarkan Espin yang bertunjangkan kepada Carl Jung,
mengklasifikasikan manusia pada lima domain yang utama ini yang disebut sensing, thinking, intuition, feeling dan instinct. So melalui sensing itulah ada ciri-ciri dia, thinking ada ciri-ciri dan sebagainya. Saya tak kongsikan ciri-ciri itu secara mendalam di sini. Itu adalah akal. Nak tahu akal ada tak? Tuan-tuan nak tahu tak? Akal ada tak atau tidak? Nak tahu tak? Nak percaya tak? Tak dijawab. Betul ke akal ada ni? Sudut sains je cerita akal kan? Yalah, saintis tunjukkan kan? Akal tu ada sekarang mungkin bertunjuk. Nak tak? Tak tahu tak? Bagi 2 kali jawab soalan saya ni 2 kali 5 berapa? 10. 10 bahagi 2. Ya? Kak, macam anak tidak? 2 kali 5 berapa? Jawab sendiri Jawab 2 kali 5 campur 50. 2 kali 5 campur 50 bahagi 2. 2 kali. Tolak 10. Just akal sebenarnya saya beritahu. Itu menunjukkan akal. Kalau siapa tak boleh fikir dia tak ada akal lah. Itu secara lawak je lah. So, Okey, baik. Itu adalah proses akal. So dalam akal tu ada ciri-ciri persepsi yang disebut ciri-ciri domain kecerdasan HP. Itulah yang disebut unconscious. Itu yang tuan-tuan jawab dalam ujian minat kerjaya oleh Riaset John Holland kan. Itu yang jawab dalam DAS. Itu menzahirkan ciri-ciri masalah masalah emosi tuan-tuan dan banyak lagi inventory yang lain. Saya tak akan cerita yang ni. Okey, ini domain-domain yang utama, sensing, thinking, intuitive dan saya sempat sahaja berdasar domain-domain ini yang dikongsikan oleh Carl Gustav Jung. Saya melihat saya sempat sahaja bentang satu paper di seminar psikologi kebangsaan di UMS tahun 2016 tempoh hari yang menyebut bahawa domain-domain ini sering Allah sebut dalam Al-Quran. Contoh sensing Allah sebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Thinking disebut afala taqidun, orang yang guna akal. Intuition afala tatafakkarun, orang yang sangat futuristik, melihat masa depan. Feeling afala tasma'un, orang yang berorientasi jiwa, perasaan untuk emphasize sesuatu. Insting afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikan dengan ain basirah. Itu yang saya boleh kongsikan dalam perbentangan saya 2016 yang lalu. So di sini ada otak left and right, upper and lower brain dan sebagainya. Short memory, long term memory, dan dari sinilah lahirnya ciri-ciri personality, dan daripada ciri-ciri personalitinya terbangunnya ciri-ciri kejaya, cara belajar, experience pembelajaran, kita kenalkan konteks pembelajaran yang diteroka oleh pakar-pakar dalam bidang pembelajaran. Semuanya dibangunkan daripada orientasi otak manusia. Mungkin juga tuan-tuan pernah dengar I-Think dan sebagainya. Semuanya adalah melalui istiqra', melalui pemerhatian yang mendalam, penaklukan yang mendalam, para expert ataupun sarjana dalam bidang yang berkaitan. Expin juga menawarkan program tentang Expin Hafaz, bagaimana kaedah menghafaz Al-Quran berorientasikan personality individu. Okey, ini adalah Al-Qalb. Qalb ni adalah apa erti qalb? Kita sebut biasa jemput jantung. Saya cenderung kepada pentarifan jantung.
qalb disebut qalbun ni maksudnya berbolak-balik. Kita biasa doa, dengar doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. So itu adalah fitrah, sifat semula jadi hati yang berbolak-balik. Dan di sini adalah sumber nyawa, sumber hembusan Rabbaniyah kepada manusia. Di sinilah manusia, nyawa manusia bermula. Tapi di mana dalam tubuh kita tak tahu. Tapi ada dekat situ. Nak tahu nyawa ada, nanti saya ceritakan. Okey, di sini hembusan Rabbaniyah itu. Apabila manusia nak hidup, lepas 4 bulan kita dihembuskan nyawa, hembusan Rabbaniyah lahir di situ. Inilah ciri-ciri ketuhanan yang secara semula jadi ada pada manusia. Di samping perakuan manusia di alam di Sidratul Muntaha, di alam sebelum manusia dijadikan. So cuba tengok gambar ni tuan-tuan. Gambar jantung di bawah anatomi jantung. Saya ingin menunjukkan satu ayat dari firman Allah, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi jawfi. Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallah. Allah tidak ciptakan manusia ini dua personality dalam satu jiwa, dua prinsipal. Dia boleh menerima salah dan betul dalam satu ketiga. Tak boleh. Manusia ada satu pilihan dia. Salah atau betul. Benar atau salah. Itu sifat dia. Itu adalah semula jadi. Kalau apa jadi kalau ni? Kalau dia bergabung, kalau dalam perspektif psikologi, counseling dia akan jadi mula split personality, dual personality ataupun schizophrenia dan sebagainya, ataupun disorder dan sebagainya. So ini adalah ayatnya pada penaklukan saya, yang pada pandangan saya lah, pada pemahaman saya. Cuma Allah sebut Allah tidak jadikan dua personality dalam satu jiwa. Jaufi, rongga. Kalau anatomi pembenahan anatomi dibuat pada jantung ini, so dalam sana kita akan nampaklah bagaimana jantung anatomi dia berbentuk rongga lah. Yang Allah sebut macam mana benda-benda ini boleh dilukiskan. Itu sebab ada lukisan-lukisan dalam oleh kalangan ulama Islam, lukisan-lukisan tentang anatomi manusia. Macam mana mereka boleh dapat? Sedangkan ketika kita ada X-ray dan sebagainya berbanding sekarang. Tapi para ulama, para sarjanawan Islam boleh melukis benda tersebut dan menzahirkan kepada manusia sebagai prinsipal asas pada ilmu perubatan moden. Semuanya itu adalah apa yang digambarkan oleh wahyu Allah SWT dan juga sirah sunnah Rasulullah, melalui kalam Rasulullah. Itu yang dita'akul, dibedah oleh kalangan mereka untuk dapat benda-benda ini. Okay, baik tuan-tuan ya. Okay, ini adalah struktur al-qalb yang bermula sad, dada kita sebut sadrun, banyak lagi kalau saya nak ceritakan. Lepas tu qalb, segumpal darah. Darah ini yang disebut inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb. Ini adalah titik kepada perubahan manusia, iaitu sentuhan kepada jantung hati manusia untuk membina celik yang saya sebut sebagai celik hati ataupun insight dalam perspektif kaunseling barat. Jadi pada Islam nak merubah manusia mesti melalui sentihan jiwa dia. Bagaimana? So tuan-tuan yang kalangan asatizah boleh bangunkan intervensi ataupun terapi berdasarkan perspektif Al-Quran. So terokalah sedalam-dalamnya dan kemukakan kepada umat sebagai bukan sekadar kita sebut kena sabar, kena solat, tak, tapi bagaimana aplikasi itu berlaku dalam perspektif kita memberi kesejahteraan kepada klien kita. Fuad itu call, lepas tu fuad keputusan yang jitu. So sebelum keputusan jitu tu ada lub,
ada gambaran intuisi apabila kita membuat pemilihan dia atau betul kiri atau kanan dan sebagainya, itu adalah intuisi. Kita membayangkan dahulu, betul barulah datang fuad, keputusan yang jitu daripada hati kita. Itu sebab Allah sebut inna sam'a wal basara wal fuad ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, inna sam'a, pendengaran, penglihatan, juga fuad, apa yang ada lintasan-lintasan hati yang jitu, maka itu semua akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan di akhirat lah. Okey tuan-tuan, kita pergi pada roh. Saya dah sebut roh secara tak langsung dalam al-qalb tadi. Roh itu maksudnya hembusan angin, roh. Dan buat tuan-tuan kalau nak dalami boleh baca Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang roh. Cari buku tersebut dan baca, dalami, fahami bagaimana intervensi roh. Dan roh ni yang menjadikan azlan yang ini. Kalau tak ada roh macam mana? Semua ada roh kan? Ada yang tak ada roh ke? Ada? Semua ada kan? Ada berapa orang partisipan? Semua. Ada kan? Nak tahu tak ada roh tak roh? Nak tahu. Nak tahu. Okey, baik. Saya tunjukkan hari ini ada roh tak ada roh. Cuba tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Hembus. Tarik balik. Hembus. Okey. Ada bergerak dah diagram diaphragm kita punya ni, abdomen kita. Bergerak. Bergerak. Alhamdulillah. Ada roh. Alhamdulillah. So proses menarik nafas, membau, mencium, bila cubit rasa sakit itu adalah proses untuk menyatakan bahawa adanya roh pada diri manusia. Kalau cubit tak rasa sakit, cubit kuat tak rasa sakit, itu tak ada roh lah, dah mati. Disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey tuan-tuan, kita pergi pada an-nafs. An-nafs, okey masa ada 15 minit, saya akan ringkaskan. Inna nafs ni, ini yang disebut an-nafsul ammarah. Ammarah ni adalah yang mendorong, yang memerintah, yang membawa manusia kepada keburukan. Itu sebut an-nafsul ammarah. Okey. Apa? Okey, ini nafs. Kalau tuan-tuan nak faham ammarah, inilah nafs kita. So, tuan-tuan boleh tengok juga, saya suka juga dalam sesi one part of training, lukisan training saya, pembangunan jiwa saya, modul training saya adalah apa yang dikongsikan oleh Abraham Maslow. Pernah dengar Abraham Maslow, the hierarchy of needs, Maslow. So sebenarnya tuan-tuan, perempuan kena dalami betul-betul perspektif konsep kendiri, konsep pembangunan diri tadi, yang tiga, dan juga Abraham Maslow. Mudah untuk kita membangunkan manusia. So amarah ni low esteem, high irrational, paling rendah. So tengok hierarchy of needs, Maslow, yang bawah sekali apa? Fisiologi. So orang yang nafs amarah yang tak rasional, yang cepat marah, cepat berfikiran negatif dan sebagainya, dia mempunyai low esteem, sangat negatif. So orang yang mencapai nafs kamilah, ataupun dalam perspektif hari ini, yang mencapai nafs mutmainnah, yang tenang, dia akan berada dalam konteks self actualization, penyempurnaan sendiri. Sangat sejahtera, sangat maknanya boleh kontrol EQ, IQ dia sangat baik, bercakap dengan baik, dan semua ini dirakamkan oleh Allah SWT dalam Quran, tuan-tuan. Satu contoh tuan-tuan boleh tengok di dalam surah Al-Furqan. Al-Furqan wa ibadur rahman, ayat 67 hingga 77. 63 hingga 77, 63 atau 67, saya tak ingat. So itu adalah manifestasi nafs. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun wa qalu salama. Jumpa orang jahil, jumpa perdebatan yang ni, sejahtera engkau. Itu menggambarkan bagaimana mutmainnah ni.
tenangnya jiwa tersebut, saadahnya, sejahteranya mental manusia tersebut. So ini adalah konteks dia. Makin bawah dia low esteem, dan makin atas dia akan jadi sangat high rational dan juga sangat tinggi esteem sendiri dia. Itu yang berlaku. Okey tuan-tuan, saya dah ringkaskan. Kita pergi kepada yang menarik, ini menarik tuan-tuan kaunselor ataupun psikologis mungkin pernah dengar DSM kan? Disorder mental, menurut psikologi ada beratus ciri-ciri disorder. So dalam saya melihat kategori asu ni nafs la amarah bisu, nafs amarah, semua orang ada nafs amarah. So saya bagi kepada dua, dosa besar kabair dan dosa kecil al-ism. So saya sangat menggalakkan contohnya Ibn Syams untuk mendetailkan apa kabair, kenapa syirk tu apa ciri-ciri dia, apa pendetailan. So syarahkan. So dengan situ dengan itu membantu para counselors pada perspektif Islam dapat memahami apakah tahap jiwa, isu jiwa manusia ini sebenarnya. So mudahlah dia bila buat sesi counselling, dia ni berada dalam isu nafs amarah, lawanah, mulhimah dan sebagainya. Nampak dosa kabair. Kabair ada buku khas tentang kabair, boleh cari dan tengok. Syarahkan, detailkan dari perspektif lughatan wa istilahan. Lughah dan juga terminologi dia. Apa itu syirik, apa itu sihir dan apa ciri-ciri dia dan sebagainya. Itu adalah tanggungjawab kalangan asatizah dan juga fakulti pengajian Islam untuk mendetailkannya. Saya rasa saya tak perlu kongsikan yang lain. Itu kategori-kategori yang saya boleh kongsikan. Nanti mungkin sesi-sesi yang lain kita boleh detailkan. Okey, nafs lawamah, ini yang disebut oleh yang saya sedut berdasarkan pandangan ulama. Lawamah ni hati yang mulia mendapat bisikan, tak betul lah aku buat ni, salah dan sebagainya. Rasa menyesal, rasa perlu adanya introspeksi diri dan sebagainya. Itu nafs lawamah, mula ada kesedaran. Mulhimah mendapat ilham, yang saya dah sebut. Apa ilham kita bahagi 3 atau 4 menurut definisi, boleh dalami. Fa'alhamaha, mulhimah ni lahir daripada mana? Yang Allah sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan pada nafs itu fujur dan takwa, ego dan super ego. So mulhamah ini adalah turning point ataupun noktah bidayah ataupun hidayah kepada manusia, pada klien tuan-tuan dan puan-puan, cilik akal ataupun cilik. Jadi cilik insight ni bukanlah on the dot. Buat sesi counselling kita nak berubah tak, tapi dia perlukan proses, dia perlukan masa untuk berlaku perubahan. Dia makan masa. Boleh saja saya kongsikan masa-masa tu. Okey, ini mutmainnah, ini surah Al-Furqan ayat 63 dan 77. Bagaimana gambaran ilahi tentang self actualization dalam piramid Maslow. Dia digambarkan oleh Maslow. Dalam ini boleh saja kita lihat dari perspektif maqasid syar'iyah. Sebentar ya tuan-tuan. Baik, ada gangguan sikit. Okey, saya tak bahasa untuk mendetailkan ini semua. Tuan-tuan boleh baca dalam slide yang akan dikongsi. Okey, ini 5 komponen pembersihan jiwa, amrad qalb, takhalli dan tahalli. Di takhalli itu kita melalui proses mujahadah an-nafs. Mujahadah ni gambaran, maknanya takhalli ni bukan satu proses yang mudah lah. Proses yang perlu kesungguhan, tekad dan keazaman untuk berubah. Di mana terbenamnya ciri-ciri rasional yang sangat banyak. So kita perlu rasionalkan klien, pasangan,
Kan ada orang tanya bagaimana nak implementasi dari segi perspektif perkahwinan. So ini adalah cerita-cerita tentang nafs, tentang jiwa manusia. Tahali, proses tahali ni mengosongkan jiwa daripada mazmumah, benda-benda yang buruk, lalu buat proses tahali, menghiaskan jiwa dengan mahmudah, benda-benda yang baik. Yang tuan-tuan sedang buat dalam sesi kaunseling. Buat buang irasional, masukkan rasional. Kalau barat nampak behaviorisme, kognitif, sosial, humanistik, saya dah sentuh tadi. Itu perspektif barat, lalu disebut oleh Al-Ghazali dalam berdasarkan Al-Quran, ada dalam wasilah pembersihan jiwa menurut Al-Ghazali. Dan ada yang kelima, nampak ini satu, amradul qalb, tajalli. Bila lalu di dua proses takhali dan tahali ini, maksimum kepada proses itu adalah tajalli, penyingkapan. Celik akal ataupun celik hati menyebabkan klien tengok kebesaran ilahi ini. So bila sampai ke tahap ni, apa yang manusia nak? Tentulah kebesaran ilahi itu akan menutup semua lubang-lubang kerosakan, ketidaksejahteraan pada diri manusia. Dan akhir sekali adalah proses hisbah, audit. Musyaratah, muraqabah, itu saja, ini juga boleh dibangunkan model dia secara lengkap dalam konteks tuan-tuan sebagai kaunselor. Boleh kita kongsikan bagaimana kita bangunkan pada masa akan datang untuk melonjakkan kaunseling tazkiyah an-nafs, kepersada yang paling baik. Kerana kita ataupun sejarah ataupun Quran adalah sumber kepada segala perubahan. Ini dah amraqab, penyakit-penyakit hati, tak sempat saya nak kongsikan. So ini dia kesan ibadah dalam pembentukan tingkah laku. Tuan-tuan boleh isi saja solat, segi behaviorisme, humanistik, sosial, kognitif, hablum minallah, hablum minannas. Bagaimana perubahan-perubahan itu boleh dibentuk. Ini puncak perbaikan hati saya dah sebut. Tajalli, penyingkapan. Ini dia modifikasi. Secara mudahnya saya nak beritahu tuan-tuan. Cikgu ke, pengetua ke, yang berasrama, model kepada pembangunan manusia ini sangat baik diaplikasikan di sekolah-sekolah yang berasrama. So, sekolah yang berasrama, daripada pagi sampai ke petang, kita boleh bangunkan manusia. Di situ sangat sempurna apabila kita menerapkan semua komponen ini untuk menjadi manusia yang disebut Al-Ghazali sebagai kamilah ataupun insanu kamil ataupun kamil mutakamil. Okay, saya dah sebut proses hisbah. Dan seterusnya ini adalah proses kaunseling hasil penakulan saya. So sebagaimana saya cuma value added je, mana-mana part yang boleh dimasukkan, yang perlu dimasukkan oleh tuan-tuan dan puan-puan, para kaunselor, asatizah semua melalui proses kaunseling dah belajar. So benda ni sama saja, tapi ketika mana kita nak masukkan benda tersebut, ini. Mula kita bina rapor, membina hubungan. Dalam konteks membina hubungan, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Ali Imran Allah sebut, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. So ayat ini tuan-tuan, especially para asatizah, counselors yang punya latar belakang agama, dapat menakul ayat-ayat Quran. Ayat ini adalah satu proses yang holistik, yang lengkap tentang sesi counseling tu. Bagaimana bersikap lintalahum, lembut, fazzan ghalizal qalb, bagaimana jangan berkeras hati, fa'fu anhum, bagaimana cuba congkil, buat saja kajian-kajian peringkat sarjana, peringkat master ataupun PhD. Bagaimana
sifat fa'fu tu seharusnya dalam perspektif kaunseling. Wastaghfir, mohon maaf. Bagaimana interpretasi astaghfirullahum? Wasyawir, bagaimana syawir tu? Bagaimana meeting seharusnya berlaku? Syawirhum, perbincangan di antara seorang kaunselor dan klien harus berlaku. Dan segi etika profesional dalam perspektif agama itu sendiri. Itu harus didetailkan sifat dia, bagaimana susuk itu berlaku. Semua itu boleh digambarkan melalui susuk pribadi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang boleh saya nukilkan bagaimana lintalahum ya Rasulullah tu. Kita boleh lihat bagaimana Rasulullah dalam Fathatul Makkah, bagaimana besarnya jiwa pemaaf Rasulullah, kaunselnya Rasulullah, empatinya Rasulullah, tersuhurnya Rasulullah, khuluqin azimnya Rasulullah. Dalam Fathatul Makkah, apabila Rasulullah menakluk Makkah, lalu dikumpul semua pemuka-pemuka kabilah di Makkah ketika itu, dikumpulkan semua orang Makkah di tempat ini, di Makkah ketika itu. Masa itu mereka semua ketakutan. Biasa tuan-tuan tawanan perang ni apa orang buat? Orang bunuh, kebiasaannya. Tapi diungkapkan dengan tinta emas dalam sejarah. Rasulullah tanya, wahai penduduk Mekah, apa yang kau sangka aku akan buat pada kamu semua pada hari ini? Semua dalam hati ketika itu, orang-orang musyrik ketika itu bersangka apa mereka dah tak ada apa upaya dan mereka pasti akan dibunuh, akan dijadikan abdi. Terserah engkau pada engkau Muhammad. Jadi kurang macam itulah. Terserah kepada engkau Muhammad, engkau yang berkuasa ketika ini. Lalu apa yang diungkapkan oleh Ar-Rasul dengan jiwa yang besar? Rasulullah menjawab dengan kalimah dengan tinta emas. Antumut tulaqa. Kamu semua wahai penduduk Makkah, aku lepaskan, aku bebaskan. Bebaskan. Terkejut semua tu dan menjelang Hajjatul Wada, Rasulullah mendapat saham yang sangat besar dengan menghimpunkan lebih 125 hujjaj di Makkah ketika itu. Dalam tempoh 23 tahun, 25 tahun dakwah Rasul. Rasul menghimpun sebegitu ramai pengikut dengan uswatun hasanah. So counselors, pesanan terakhir saya, jadilah susuk yang hebat, sehebat Rasul sallallahu alaihi wasallam. So itu saja yang saya nak kongsikan pada sesi hari ini. Dah 10.30 untuk jam saya, minta maaf kalau jam saya tak betul. 10.24. Apalah. Setakat itu kalau ada perkongsian saya, semoga ada manfaat untuk kita bersama. Saya minta maaf jika di sana ada kelemahan, ada sedikit penambahan. Saya sangat berlapang dada jika kiranya ada penambahan dan semoga apa yang saya kongsi menjadi satu momentum kepada asatizah dan juga pada rakan-rakan yang lain untuk membuka satu ufuk baru melihat proses counselling ini, proses intervensi manusia ini dalam perspektif yang perspektif Islam ataupun yang betul. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai untuk slot yang ketiga daripada Encik Muhammad Azlan bin Adnan. Ada beberapa soalan ya, Encik Azlan. Tapi sebelum tu kita bagi ruang pada Encik Azlan untuk mungkin bernafas seketika untuk beberapa soalan yang mungkin ada di sini. Ya, masa yang sama tuan-puan boleh ajukan soalan di bahagian ruangan chat. Dan di sini ada dua soalan ya daripada cik ataupun puan Aisyah Arus, dan yang kedua juga ada soalan daripada Aisyah Adawiyah. Kedua-dua namanya Aisyah. Ya. InsyaAllah ada dua soalan di sini.
Yang mana yang pertama, ya Cik Azlan, apa Ya, ya. beza di antara roh, nyawa, nafs, jiwa dan diri? Ya, dan apa juga maksud minda? Ini soalan yang pertama. Ya, daripada Puan Aisyah Arus. Ya, untuk soalan pada Cik Azlan. Okey, Cik Azlan silakan untuk soalan daripada Puan Aisyah ini. Roh, nyawa dan diri. Ya. Saya rasa dah jawab dah slide. Roh tu maksudnya hembusan robbani yang latifah, yang halus. Itu roh yang menyebabkan kita hidup hari ini. Kalau Allah tarik roh tu hilang. Nyawa tu dalam bahasa Melayu lah. Dalam perspektif Melayu. Minda tu akal, otak, kogniti. Itu je saya boleh respon. Jangan complicated. Saya cuma respon. Jangan complicated sangat tuan-tuan perempuan. Mudahkan. Simplify. Pencakrifan tu, pemahaman tersebut. Kalau hendak mendalam, boleh saja mendalam, tak ada masalah. Dari segi pemahaman. Okey? Okey, baik. Moga terjawab ya Puan Aisyah Arus atas pertanyaan. Kedua ya, Cik Adnan, soalan yang kedua daripada Puan Aisyah Adawiyah. Assalamualaikum Tuan, saya nak tanya, boleh jadi tak peringkat nafs boleh berubah-ubah bagi setiap orang? Contoh, ada masa nafs mulhamah, ada masa nafs lawamah. Okey. Okey, terima kasih, baik soalan tersebut. Boleh jadi saja manusia tu dia akan berubah jadi mutmainnah pada ammarah. Kalau dia rosakkan, dia buat benda-benda yang negatif, walaupun dia mutmainnah, jiwa yang tenang, dia boleh jatuh kepada jiwa yang lawamah, ammarah dan sebagainya. Dan secara hakikatnya semua komponen tersebut ada dalam jiwa manusia, tapi sejauh mana dia melatih tingkah laku dia menjadi manusia yang sejahtera, mental dia terkawal, EQ dan IQ dia baik. So benda tu adalah bergantung kepada juga persekitaran, kawan-kawan dan sebagainya dalam membina diri dia. Di samping latihan-latihan diri. Dan tuan-tuan kena faham, latihan-latihan diri juga dia punya credit hours. Kalau perspektif saya lah, dia ada credit hours. Sebab tu kita ada solat, sebab tu kita ada puasa sunat, sebab tu kita ada puasa Ramadan. Semuanya tu ada pemberat ataupun credit hours yang akan memberi nilai tambah kepada pembinaan tingkah laku tersebut. Kalau saya cerita panjang nanti. Credit hours macam mana tuan-tuan? Ada. Sebab tu ada sembahyang 5 waktu, puasa 30 hari dan sebagainya. Tak apa, nanti sesi-sesi yang lain boleh saja saya kongsikan bagaimana perspektif tersebut. Dan perspektif tersebut semua ada dalam program Spin Al-Ghazali, Spin Personality, Spin Hofa dan Spin yang lain lah. Okey, harap. InsyaAllah harap menjawab atas pertanyaan daripada Puan Aisyah Adawiyah tadi. Okay, sekarang menunjukkan jam 10.30 pagi. InsyaAllah akan slot yang seterusnya. Untuk Tuan Puan, untuk slide pada kali ini, yang insyaAllah boleh dapatkan selepas 3 hari program, insyaAllah boleh buat rujukan dari semasa ke semasa. Dan insyaAllah seperti apa yang Tuan Azlan bagi tahu, insyaAllah akan ada mungkin perkongsian ataupun slotnya seterusnya. Kita akan menjemput sekali lagi ya Encik Azlan untuk perkongsian yang lebih lanjut. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya, InsyaAllah ya kami mengharapkan tuan-puan boleh membuat rujukan dari slide yang telah disediakan, InsyaAllah. Boleh lagi satu soalan ke Encik Azlan yang terakhir mungkin daripada Encik Muhammad Radi, yang mana di sini ada bertanyakan tentang istilah nafs yang merujuk kepada nafsu dan nafs yang merujuk kepada istilah jiwa. Mungkin sedikitlah ya Encik Azlan sebelum selesai slot untuk yang ketiga pagi ni. Saya cuba jawab setakat mana yang pemahaman saya lah. Ya, boleh, silakan.
Tuan-tuan kena faham bila sebut nafs tu, komponen dia adalah yang di empat tersebut. An-nafs disebut al-nafs, al-aqlu, al-qalbu, ar-ruh. Itu dia. Dia kalau dalam barat disebut soul, jiwa dalam bahasa Melayu. So dalam pengertian tu komponen psyche, conscious, unconscious, semua itu adalah pengertian nafs. Kalau sebut an-nafs, an-nafs tu apa? Nafsu lawam, nafsu ammarah, nafsu mutmainnah. Itu adalah an-nafs tu adalah kalimah makrifah, nama khas. Apa dia? Nafsu mutmainnah, lawamah dan sebagainya. Itu maksud an-nafs sebenarnya. Kalau nafs je Allah sebut nafs, nafs tu boleh jadi nafs fujur, nafs taqwa, nafs mutmainnah dan sebagainya. Itu adalah umum. Di bawah komponen nafs tu banyak. Itu sebenarnya. Bezaan nafs dengan nafs itu sendiri. Okey. Baik. Okay, baik. Terima kasih Cik Azlan atas jawapan. Moga terjawab ya Cik Muhammad Radi, dan kami mohon maaf atas lebihan soalan yang seterusnya. Tapi insyaAllah dari semasa ke semasa slide juga akan diberi kepada Tuan Puan, ya, khas kepada peserta seminar kaunseling Tazkiyah An-Nafs Rumah Baharu tahun 2021. Kepada Encik Muhammad Azlan bin Adnan, ya, atas slot yang ketiga pada pagi ini, ya, untuk makluman Tuan Puan, ya, Encik Azlan sangat bergiat aktif ya sepenuh masa dalam dunia latihan dan giat membangunkan modul-modul latihan pembangunan insan hasil gabungan pendekatan Islam dan Barat dari perspektif psikologi dan kaunseling, seperti pembinaan insan dari perspektif Al-Ghazali. InsyaAllah. Untuk maklumat lanjut mungkin nak berkenal dengan lebih mendalam dengan Cik Azlan, mungkin boleh menghubungi beliau. Boleh ya, Cik Azlan? Okey, baik. Boleh join saja request dalam Facebook, dalam page saya ada page Expin Eksplorasi Potensi Insan. Saya akan buat perkongsian lantaran di situ. Kita boleh bertukar idea. Boleh saja mesej PM saya dengan nombor telefon yang ada tersebut. Saya mengalu-alukan perbezaan, perkongsian, penambahbaikan kepada nilai ilmu itu. Ahlan semua. Terima kasih. InsyaAllah. Ya, terima kasih